Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6, bidang ibadah, tajuk puasa. Tajuk puasa. Rujukan buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 115 sehingga 119. Ini merupakan contoh muka surat 115 buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, eloklah kamu ketahui apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Objektif yang pertama ialah kamu boleh menyebut pengertian puasa. Yang kedua, kamu boleh menyatakan rukun puasa. Dan yang ketiga, kamu boleh menyenaraikan syarat-syarat wajib puasa. Pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Dalil nakli kewajipan puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi daripada ayat Al-Quran ini, maka telah diberi hukum wajiblah kepada orang yang cukup syarat untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagai info, ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Mula diwajibkan berpuasa kepada orang Islam yang cukup syarat ialah pada tahun kedua Hijrah. Baiklah. Apakah yang berlaku pada sistem pencernaan ketika berpuasa? Ini sistem pencernaan kita. Mula makanan, minuman kita masuk dari mulut menuju ke kerongkong, masuk ke perut dan dibahagikan sama ada di usus kecil ataupun di usus besar. Apa yang berlaku? Ketika puasa, sistem pencernaan akan berlaku bagaimana? Bebanan makanan berkurang dalam badan. Jumlah makanan yang masuk dalam badan berkurang. Proses penyahtoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Maksudnya, kesimpulannya, waktu puasa, jumlah oksigen yang ada pada tubuh badan kita akan meningkat. Jadi sepatutnya kita bertambah cergas waktu berpuasa. Baiklah, apakah syarat-syarat puasa? Yang pertama kita tengok syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, keempat mampu berpuasa. Cukup 4 syarat, wajiblah seseorang itu berpuasa. Kalau kurang salah satu, contoh, dia Islam, dia baligh, dia mampu berpuasa tapi tak berakal, dia gila, tak wajib puasa. Ataupun dia Islam, dia berakal, dia mampu berpuasa tapi belum baligh, tak wajib juga berpuasa. Ataupun dia Islam, berakal, dia baligh tapi tak mampu berpuasa, tak wajib juga berpuasa. Dia mesti cukup 4 syarat tadi baru boleh wajib berpuasa. Okey, yang seterusnya syarat-syarat sah puasa. Bila sah puasa kita? Yang pertama, mestilah orang Islam. Orang yang bukan Islam, dia berpuasa tidak sah solat, tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang gila tak sah puasa. Kita paksa dia puasa. Kita berdosa. Mumayyiz. Mumayyiz boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Ini sah puasa dia. Contoh adik awak 5 tahun dah memayyiz. Tahu mana yang elok, mana yang tak elok. Sah puasa. Tapi kalau adik kamu umur 2 tahun ke bawah, merangkak lagi. Merangkak lagi. 2 tahun ke bawah merangkak ke? Tak dah berjalan kan?
Cuma tak cerdik mana lagi. 2 tahun ke bawah. Okey, dia tak tahu nak bezakan. Kita paksa dia puasa. Tak sah puasanya. Dan yang ketiganya, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Sah puasa kalau suci. Kalau dalam keadaan haid, tidak sah. Dalam keadaan nifas, tak sah. Kalau dalam keadaan wiladah pun tidak sah. Sahnya bila suci, bersih. Bersih daripada haid, daripada nifas, daripada wiladah. Okey, jadi kalau kita perhatikan antara dua syarat tadi ada persamaan. Syarat pertama dan syarat kedua itu Islam dan berakal. Bagi syarat wajib dan syarat sah. Sementara yang kedua, yang ketiga dan yang keempat berbeza. Jadi Ustaz harap kamu boleh buat banding beza. Okey, apa pula rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Apa niat puasa? Niatnya yang ini, bila kita nak lakukan, hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey, lafaz niat puasa ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi rukun puasa ada 2. Satu niat, yang kedua menahan diri. Okey, seterusnya, apa pula sunat-sunat yang boleh kita lakukan untuk tambah pahala pada bulan puasa, pada bulan Ramadan? Yang pertama bersahur. Membezakan puasa kita dengan orang bukan Islam. Yang kedua mentakhirkan, melewatkan sahur, tapi jangan sampai masuk waktu subuh. Tak sah puasa. Okey, yang ketiga menyegerakan berbuka. Dapat pahala sunat. Tapi jangan sampai belum masuk waktu maghrib kita dah berbuka, tak sah puasa. Yang keempat berbuka dengan buah rutab atau tamar. Okey, rutab apa, tamar apa, tengok sini. Okey, lulu merupakan buah tamar yang masih putih. Masih kecil. Kamri pula, bukan Camry Kamri pula, buah tamar yang dah cukup besar, tapi belum matang, belum masak. Besar pula, kurma yang dah masak, dah boleh ambil dah. Cuma kurang manis kot. Okey, rutab. Rutab dah sempurna masak. Dah mula lembut. Kandungan air dia juga dah banyak dalam buah ni. Ini kurma basah orang sebut. Kurma basah. Makan sedap. Okey. Dan seterusnya, peringkat tamar, buah kurma tadi dah mula mengering. Mula kurang air dalam buah ni. Jadi dia pada peringkat tamar. Okey. Mana-mana pun sunat. Sama ada rutab ataupun tamar. Sunat berbuka dengan mereka dahulu. Okey. Yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Doa sebelum berbuka. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sunat-sunat puasa. Apa pula perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okey, yang pertama murtad. Keluar daripada Islam. Fali'azubillah. Batal puasa. Yang kedua gila. Ini masalah orang yang gila ada masa. Kalau habis kesan ubatnya, dia gila semula. Siang tadi elok je, tak gila. Tengah hari tiba-tiba gila. Sebab apa? Kesan ubat yang dimakannya dah habis. Maka batal puasanya. Berbeza dengan orang yang gila sepanjang hari, memang gila daripada dulu dan sampai kini. Okey, maka dia tak wajib puasa. Ini masalah orang yang gila ada masa. Mabuk. Mabuk atau pengsan sepanjang hari. Batal puasa. Batal puasa kalau dia pengsan daripada zuhur tadi sampai asar. Sepanjang hari dia pengsan ataupun mabuk. Jadi batal puasanya. Bila batal kena gantilah. Okey, yang ketiga haid, nifas atau wiladah. Walaupun seminit lagi nak maghrib, tiba-tiba dah melahirkan anak wiladah. Batal puasa ataupun haid, datang haid. Satu saat lagi nak maghrib. Batal puasa. Perlu ganti pada hari yang dia suci. Muntah dengan sengaja. Berusaha untuk muntah, batal puasa. Melakukan jimat di siang hari. Mengeluarkan air mani dengan sengaja.
Makan dan minum dengan sengaja batal puasa. Dah tentu-tentu dah kan. Ada terang-terang dia makan dan minum. Batal lah puasanya. Sengaja. Berbeza dengan orang yang tak sengaja, tak batal puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Terasa sampai kat tekak. Makanan tu masam, manis. Batal puasa. Apa pula hikmah kita berpuasa? Apa kebaikan? Apa manfaat yang kita dapat ketika berpuasa? Dari segi rohani dan dari segi jasmani. Dalaman kita, rohani kita, apa yang kita dapat? Dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, dapat memupuk sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Contoh sabar, berdisiplin, pemurah dan sebagainya. Yang ketiga, mencegah pelbagai penyakit. Sebab apa? Sistem pencernaan kita, kebanyakan punca penyakit adalah berpunca daripada sistem pencernaan. Jadi bila puasa, pencernaan kita rehat, maka kuranglah penyakit. Yang keempat, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Apa pula hikmah dari segi jasmani? Yang pertama, dapat mendisiplinkan diri. Yang kedua, dapat mendidik diri mengawal nafsu. Yang ketiga, dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah. Baiklah, apakah rumusan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama, amalan puasa yang dilakukan ikhlas kerana Allah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi ikhlaskanlah diri. Apa saja yang kita buat dalam hidup kita merupakan ibadah, ikhlas kerana Allah. Secara tak langsung, ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah. InsyaAllah, Allah jamin kita bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk kali ini cukup sekadar itu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.